Penyelewengan. Penyelewengan. Okey. Bunyi. Apa contoh-contoh penyelewengan yang dijumpai pada tahun kira PH 1.0? Okey. Penyelewengan besar adalah membabitkan pembelian baja off spec. Tak ikut spek. Berpuluh juta ringgit. Yang tu kita temui masa kita buat audit forensik. Pembelian baja tak ikut spek. Yang kita sebut baja, okey, Nafas ni dia ada kilang baja bang. Core business Nafas ni yang betul-betul beri income utama pada Nafas adalah kilang baja. Kilang baja paling besar sekali baja padi adalah di Gurun. Sebelah kilang Petronas Fertilizer. Jadi itu adalah main income Nafas yang paling utama selain daripada kontrak kerajaan lah. Bila dapat kontrak, dia urus melalui kilang di MNF Fertilizer di Gurun. Jadi daripada Gurun tu dia proses, kilang proses tu ada. Jadi soalan apa tadi, maksudnya apakah main business Nafas? Baja. Tapi yang pada pengantungan kali kedua, apa dapatan masa TVJ audit? Okey, ada 7 dapatan yang kita dapat. Dapatan yang paling besar adalah pembelian bangunan Nafas di Damansara sekarang ni, Jalan Teknologi. Sepatutnya beli bangunan 12 tingkat. Akhir sekali beli bangunan dekat kawasan kilang. Nilai dia 49 dekat 50 juta ringgit. Nilaian sama macam konon-kononnya berdaulat tingkat, tetapi dia beli kawasan yang bukan premium. Okey. Jabatan Penilaian Harta patutnya beli bangunan 12 tingkat tu patutnya beli dengan nilai 80 hingga 90 juta. Tapi JPPH, Jabatan Penilaian Harta Kerajaan, buat penilaian nilai dia dekat 50 juta. Jadi tak jadi beli. Jadi dia ubah, dia beli bangunan baru, kawasan lain, kawasan kilang. Dari segi strategiknya, secara jujur saya kata tak strategik langsung pada tahun 2014. Jadi bangunan tu besar, baguslah nak bagi. Tapi dari segi kita nak utilize penuhnya sebagai kita ni, kalau kita pergi luar negara kita boleh tengoklah pertubuhan dan kebahasaan macam mana mereka function. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pembelian baja off spec, luar daripada spesifikasi yang sepatutnya. Pembelian tu menyebabkan Nafas terpaksa mengeluarkan duit lagi untuk enrich. Sebab beli baja tu tak ikut spek, low quality. Sebab kualiti yang kerajaan tetapkan betul-betul spek yang bagus. Jadi bila beli off spec rendah daripada sepatutnya, kerajaan kena tambah modal lagi untuk enrich. Padahal dia beli pada harga yang spek. Harga tu dia murah, dia markup dan sebagainya lah. Dia beli daripada Vietnam. Dan kalau kita cek siasat, syarikat yang sama yang berlaku kartel sekarang ni, syarikat yang sama juga bukan. Okey, itu yang kedua. Yang tu berlaku 2017. Sekarang berlaku 2022. Syarikat yang sama, modus operandi yang sama, manusia yang sama. Kalau ditanya saya siapa kata, saya boleh sebut malam ni je. Tapi biar simpan dulu sebab benda ni dalam siasatan SPRM. Jadi kita serah SPRM lah. Ya, tapi SPM dah habis maklum lah tentang benda ni. Semua dah tahu dah. So anda saya dua. Ada 5 lagi. Yang ketiga adalah membabitkan pembelian bangunan kilang di Muar untuk buat kilang dedak ayam. Okey. Beli harga tinggi ya. Macam mana sepatutnya harga kita tengok. Saya boleh cakap macam ni sebab kita buat audit forensik. Bila buat audit forensik kita dapat, bahasa mudahnya, semua resit yang kita ada kita boleh trace. Jadi sepatutnya harga rendah aja, di up harga. Jadi belah-belah juta daripada tak sampai 10 juta. Okey. Jadi itu yang ketiga. Yang keempatnya, penyewaan bangunan Nafas Wisma Peladang di Bukit Bintang. Nafas ada bangunan di Bukit Bintang. Abang bayang tak? Tahu tak? Dia bagi kepada sewa 20 tahun kepada satu syarikat dengan sewa yang rendah. Kawasan premium, paling premium di Malaysia, sewa rendah. Faham ya? Jadi kita boleh, kenapa dia boleh dapat harga rendah? Siapa yang ambil untung di sebalik tabir? Semua tu kita temui dalam audit forensik. Dan dah diserahkan kepada SPRM pada semua dah. Waktu tu kita dah. Jadi bila berlaku kartel Nafas, SPRM masuk balik. Jadi kita memang tak terkejut. Benda tu dah zaman PH2 22 bulan kita buat audit penuh di Nafas dan kita temui banyak penyelewengan yang berlaku. Jadi kita nak baiki dalam masa 22 bulan. Dalam saat kita nak baiki, abang tahu yang paling teruk, duit zakat Nafas ni banyak bang. Berpuluh-puluh juta. Yang Nafas bayar zakat. Nafas kan dia berniaga.
dapat kontrak daripada kerajaan, duit tu dia bayar zakat. Betul. Kaedah bayar zakat tu dia agih kepada pusat zakat negeri, pada yang sama dia bagi pada pertubuhan peladang kawasan dan negeri untuk agih kepada ahli-ahli peladang. Betul. Yang berlaku adalah 2.913 juta bagi kepada pertubuhan-pertubuhan politik. Ada detail saya dedahkan dah. Cuma saya tutup nama parlimen mana. Ahli parlimen dapat? Pusat khidmat ahli parlimen. Pusat khidmat ahli parlimen dapat okey. pada pertubuhan politik kita Pada tahun sekian-sekian. Pada tahun sekian-sekian. Okey. Okey. Okey, itu antara yang lainnya. Pada waktu PH 1.0 Jadi masa kita jadi kerajaan, kita dah usaha sebaik mungkin untuk baiki nafas yang sebelum saya masuk, nafas ini rugi 20 juta lebih. Februari kami keluar, kami cek akaun, laporan keuangan tahunan, kita berjaya capai tunai dalam tangan 800 juta lebih setahun. Kita duduk. Masa tu Arwah Salahuddin lah. Masa tu Arwah Salahuddin jadi menteri, Datuk Fahrul Razi jadi pengerusi, saya ahli Jumaat Pengarah. Jadi kita buat budaya tu dalam nafas. Sebab tu kita usaha sebaik mungkin untuk baiki nafas, sebab dia kena jadi badan yang menguntungkan. Baru kita boleh jaga 600,000 lebih ahli peladang seluruh negara. Yang berlaku sekarang, nafas nak bagi dividen adalah untung sikit-sikit kan, bagi dividen. Tapi isu yang berlaku sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, nafas ini negatif 400 juta lebih dalam akaun. Rugi 400 juta. Daripada kami cari dulu. Akaun Tunai ni. Sebab kelewatan pembayaran daripada Kementerian Kewangan, pengurusan di pikat Lembaga Pertubuhan Peladang. Jadi masa kita jadi kerajaan, kita dah baiki habis dah. Tata kelola, cara urus tabir, pengurusan projek, semua. Dan pada saat you all tinggalkan peladang, dengan Arwah Salahuddin tinggalkan peladang, ada tunai di tangan 800 juta. Kemudian dia beralih pada 2022. 33 bulan. 2020. Selama 33 bulan. Apa yang berlaku setelah itu? Okey, 33 bulan ni pertama sekali duit tadi saya cakap negatif 400 juta lebih. Kemana duit tu dibelanjakan? Daripada 800 juta? Daripada negatif 400. 1 bilion lebih. Dan kita kena sedia maklum, nafas ni pertubuhan peladang, kalau kita tengok ada satu kumpulan undur-undur, kononnya hebat lah. Tapi dia kena ingat jasa Arwah Salahuddin Ayub. Zaman Arwah Salahuddin Ayub lah tidak buka open tender dan bagi kontrak 1.4 bilion lebih ni kepada nafas. Kalau nafas kita tak bagi kontrak, kerajaan pusat tak bagi kontrak pada nafas masa tu patutnya ada isu antara open tender dan tidak open tender. Kalau kita masih ingat, Wika Siong angkat kertas di dalam Dewan, dan individu yang paling tegas bersuara menentang Wika Siong adalah saya. Hingga saya bertembung dengan dia di media sosial, akhirnya dia berundur dan dia akui benda ni kena bagi pada nafas, sebab nafas jaga pertubuhan peladang. Masa tu ahli kita 900,000 orang. Ni sekarang ni dia buat pemutihan, ada yang meninggal dan sebagainya. Yang undur-undur tu, okey, mungkin boleh cerita pada penonton kita. Undur-undur tu game Melaka. Kenapa dia buat demo tu? Siapa mereka dan kenapa? Siapa mereka tu biarlah, yang kita boleh tengok di TikTok ada muka-muka dia tu kan. Dia sebenarnya undur-undur ni adalah apabila naik Mat Sabu sebagai YB Mat Sabu sebagai menteri, dia cuba meneruskan agenda reform zaman Arwah Salahuddin dulu. Dia sama-sama parti amanah. Jadi idea tu ada dalam kerangka perbincangan parti dan kerangka perbincangan struktur. Arwah Salahuddin Menteri Pertanian, jadi pas button je kepada Abang Mat. Jadi agenda reform yang ingin dibuat oleh Abang Mat adalah nak baiki balik struktur pertubuhan peladang kawasan, pertubuhan peladang negeri dan pertubuhan peladang kebangsaan. Telah rugi 400 juta, negatif. Yang satu, yang kedua tata kelola. Nilai bisnes dia 1.4 bilion. Jadi yang ditangkap SPRM tu baru 60 juta. So itu yang kita nak bawa ni. Okay. So dia nak baiki. Lepas tu yang cerita undur-undur tadi tu. Jadi bila Bang Mat nak baiki, bila Abang Mat ni nak baiki, kita tengok ada berlaku pertemuan. Yang tak nak nafas ni berubah adalah AJP yang terlibat dengan skandal-skandal yang dia telah ditangkap oleh SPRM. Dan mereka ni tak nak nafas ni berubah. Bagi mereka nafas ni adalah kantong duit-duit AJP yang ada kepentingan. Ahli peladang tak nampak benda ni. Ahli peladang dia tak nampak sebab dikaburi. Masa pemilihan mereka dibayar juga untuk undi. AJP untuk jadi pertubuhan peladang di peringkat kebangsaan. Benda tu ada dalam report. AJP ahli Jumaat Pengarah. Macam kita board director lah. Macam tu lah.
Tapi dipilih melalui kawasan, kawasan melalui negeri, negeri ke kebangsaan. Macam angkasa. Macam angkasa, macam parti politik lah. Jadi akhirnya mereka buat demo ni sebab mereka tak ada bersetuju dengan reformasi yang cuba dibuat oleh YB Menteri. Ya, kalau setuju dengan agenda Abang Mat nak buat, akan telon dia habis semua yang kita dah buat, yang diorang dah buat dalam masa 33 bulan.